Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 2. Okey, cikgu harap semua pelajar cikgu berada dalam keadaan sihat. Okey, macam biasa, setiap hari Isnin pukul 9.30 pagi, okey, awak akan ada satu kelas bahasa Melayu bersama cikgu Azmira. Okey, hari ini cikgu akan ajar satu lagi topik yang menarik, iaitu menulis surat kiriman rasmi. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, okey, awak boleh tengok dalam slide ni. Okey, cikgu dah sediakan adab dan etika yang perlu awak contohi semasa berada dalam kelas dalam talian. Okey, sekarang kita ada dalam PDPR, jadi ada adab dan etika juga yang awak perlu ikuti. Sebagai contohnya, hadir awal sebelum kelas bermula, pastikan buku pelajaran dan alat tulis telah tersedia dan tidak menggunakan ruangan komen atau chat untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Okey, minta izin pada guru dulu jika ada perkara yang menyebabkan awak perlu meninggalkan kelas dan sebagainya. Okey. Masuk dalam topik pembelajaran kita hari ini. Okey, objektif cikgu hari ini adalah 3. Yang pertama, perlu supaya pelajar dapat mengenal pasti teknik yang betul untuk membina karangan surat kiriman rasmi. Pelajar dapat mengenal pasti format untuk membina karangan surat kiriman rasmi dan pelajar dapat menghasilkan satu karangan yang lengkap. Okey. Apa itu surat kiriman rasmi? Okey, surat kiriman rasmi ni ialah surat formal yang dibuat khusus bagi tujuan dan perhubungan yang rasmi. Ini kerana surat kiriman rasmi ditulis berpandukan kepada format tertentu, penggunaan bahasa yang formal dan panggilan yang rasmi. Okey, antara contoh mengapa kita buat surat kiriman rasmi ni ialah untuk membuat aduan, bantahan, cadangan, membuat rayuan, membuat peruntukan derma, okey, memohon pekerjaan, membuat jemputan rasmi, surat tempahan barangan atau tempat dan sebagainya. Okey, surat kiriman rasmi ini juga merupakan medium perhubungan yang penting antara satu agensi kerajaan dengan satu agensi kerajaan yang lain. Okey, lazimnya surat kiriman rasmi dalam agensi kerajaan dihantar untuk menyampaikan atau mendapatkan maklumat, arahan, tindakan atau keputusan. Okey, seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, surat kiriman rasmi juga boleh dihantar melalui email dengan segera. Okey, selain daripada kita post, hantar melalui tangan, menggunakan mesin fax, okey, kita juga boleh email. Okey. Format, okey, kita dah masuk dah. Format penulisan surat kiriman rasmi. Perkara pertama yang perlu ada dalam surat kiriman rasmi ni ialah nama dan alamat pengirim. Okey, cikgu bagi contoh dah dekat bawah tu. Okey, nama Nur Azmira Muhammad Noh. Okey, pastikan setiap permulaan nama ditulis dengan huruf besar. Okey, pada permulaan alamat juga perlu ditulis dengan huruf yang besar. Pada hujung baris setiap alamat perlu diletakkan tanda koma. Pada baris terakhir alamat tu perlulah diletakkan nokta. Okey, di mana awak perlu tulis surat kirim, di mana awak perlu tuliskan alamat pengirim ni, nama dan alamat pengirim ni. Okey, dalam surat kiriman rasmi, awak perlu tulis nama dan alamat pengirim pada bahagian sebelah paling kiri atas kertas. Okey, kemudian lepas awak tulis alamat, awak perlu buat satu garisan yang panjang yang melintang untuk membezakan alamat pengirim dengan penerima. Sebab lepas ni awak akan tulis alamat penerima pula. Okey. Lepas awak dah buat satu garisan yang panjang, okey, awak perlu buat nama, jawatan dan alamat penerima pula. Sama juga macam tadi, tengok contoh cikgu bagi tu. Okey, awak perlu letak nama dia. Okey, kalau awak tahu nama dia, awak letak nama dia. Kalau awak tak tahu apa nama dia, awak letak jawatan dia. Okey, lepas jawatan, awak akan letak alamat. Okey, alamat penerima awak. Alamat tu mestilah alamat yang lengkap. Ada postcode, ada bandar, ada nama negeri. Okey, sama juga permulaan perlu huruf besar. Okey, pada akhir setiap baris perlu letakkan tanda koma, kecuali yang baris terakhir perlu diletakkan tanda nokta. Okey, tanda-tanda ni pun sangat penting untuk awak ingat dan awak buat dalam karangan awak. Okey. Seterusnya, okey, lepas awak dah buat alamat pengirim, alamat penerima. Okey, sekarang tulis tarikh. Tarikh tu pula perlulah ditulis selari dengan baris terakhir surat awak. Okey, tarikh tu awak perlu tulis pada sebelah kanan. Okey, di mana yang perlu tulis? Sebaris dengan bahagian terakhir alamat penerima.
Okey, nanti cikgu akan tunjukkan. Contoh tu ada pada akhir slide. Okey, untuk awak boleh faham, awak boleh tengok contoh dalam akhir slide, di akhir slide. Okey, tarikh mestilah ditulis dengan menggunakan nombor hari bulan. Nama bulan iaitu ditulis dengan penuh huruf besar dan nombor tahun. Okey, tengok contoh tu. Okey, cikgu dah bagi contoh dah. Macam mana nak tulis alamat. Okey, mudah je. Ingat je macam tu. Okey, lepas alamat, awak kena tulis gelaran rasmi. Okey, gelaran rasmi ni apa? Gelaran rasmi ni ialah gelaran yang ada pada nama seseorang. Contohnya, okey, gelaran yang berhormat bagi wakil rakyat. Okey, manakala kalau individu yang pernah menerima darjah kebesaran daripada persekutuan ataupun negeri, ada gelaran Datuk Seri, Datuk, Datin Seri, Datin. Gelaran-gelaran ni lah yang awak perlu tulis dalam surat awak. Okey, mengikut siapa penerima yang awak nak tulis tu. Okey, jika penulis sukar untuk mengenal pasti gelaran yang sesuai ataupun mereka tiada apa-apa gelaran, okey, awak boleh gunakan gelaran yang umum iaitu tuan atau puan. Okey, penulisan gelaran di dalam surat kiriman rasmi tersebut mestilah disertai dengan tanda koma pada hujung gelaran tersebut. Okey, contohnya awak tulis tuan ataupun puan. Okey, di sebelah tuan atau puan itu perlu ada tanda koma. Okey, selepas gelaran, barulah awak masuk kepada tujuan atau perkara, iaitu kenapa awak mengirimkan surat kiriman rasmi ini. Okey, awak kena jelaskan mengapa awak menghantar surat kiriman rasmi ini kepada penerima. Okay, contohnya awak tengok kat bawah tu, permohonan sewaan Dewan Seraya Kuning bagi tujuan perkahwinan. Okey, jadi kita tahulah, okey, surat ni dihantar untuk membuat permohonan nak sewa Dewan Seraya Kuning. Okey, jika awak dapat lihat daripada contoh yang cikgu tulis kat bawah tu, okey, mestilah di setiap permulaan perkataan tu perlu ditulis dengan huruf besar dan perlu digariskan. Okey, kenapa kita kena gariskan? Untuk membezakan perkara dengan isi kandungan surat tersebut. Okey, sebab sekarang kita dah tulis perkara, selepas perkara kita tulis isi kandungan dia pula. Okey, sebab itulah kita kena gariskan supaya dapat bezakan. Okey, ini adalah perkara, yang bawah tu adalah isi kandungan. Isi kandungan tersebut mestilah tidak terlalu panjang atau meleret dan mempunyai beberapa perenggan. Okey, dalam isi kandungan lah awak perlu ceritakan niat dan tujuan surat kiriman rasmi ni dihantar secara lebih jelas. Okey, tadi awak tulis hanya tajuk je. Okey, yang sekarang ni awak kena ceritakan dengan lebih jelas. Okey, penomboran perenggan perlu diletakkan, perlu dimulakan pada perenggan kedua dan seterusnya. Okey, bagi kandungan surat ni, okey, kalau awak tengok surat-surat lain ataupun karangan-karangan awak yang lain, setiap perenggan itu tidak dimulakan dengan nombor. Okey, tapi specialnya kalau surat kiriman rasmi ni, okey, kita gunakan nombor. Tapi nombor itu dimulakan pada perenggan kedua dan seterusnya. Maksudnya pada perenggan pertama tak ada nombor, okey, kita buat macam biasa, tulis macam biasa, tak perlu ada sebarang nombor. Bila masuk perenggan kedua, barulah awak mulakan dengan penomboran. Okey, cikgu akan tunjukkan dalam contoh di akhir slide. Okey, pada kebiasaannya, kandungan surat kiriman rasmi akan diakhiri dengan ucapan sekian terima kasih. Okey. Selepas awak dah tulis dah semua isi kandungan apa yang nak ceritakan, di akhir surat kiriman rasmi ni, pengirim perlu menurunkan tanda tangan di bahagian kiri surat. Okey, di bahagian kiri surat selari dengan alamat. Okey, bawah sekali awak perlu tanda tangan diikuti dengan nama penuh pengirim serta jawatan. Okay, kalau tak ada jawatan, awak hanya perlu tanda tangan dan tuliskan nama penuh awak dengan menggunakan huruf besar. Okey, inilah cikgu cakap tadi. Okey, contoh karangan surat rasmi. Okey, kita boleh tengok daripada atas. Okey, pertama sekali ada alamat pengirim. Selepas alamat, ada satu garisan panjang, okey, yang dibuat untuk membezakan pengirim dengan penerima. Okey, selepas garisan panjang, okey, awak perlu tulis nama ataupun jawatan serta alamat penerima. Okey, di akhir baris alamat penerima sebelah kanan, awak boleh nampak ada tarikh, iaitu 5 Disember 2021 contohnya. Okey, selepas tulis tarikh, okey, tarikh itu adalah tarikh awak menulis surat lah maksudnya. Okey, lepas tarikh,
perlu tulis gelaran. Macam saya cakap tadi, gelaran tuan, puan, datuk, datin. Okey, dalam surat yang saya tunjuk contoh ni adalah tuan. Okey, lepas perkataan tuan, koma, bawah tu adalah memohon kebenaran mengadakan pameran keselamatan jalan raya. Itu ialah tajuk. Okey, perkara. Tajuk surat kiriman rasmi awak. Kenapa awak tulis? Kalau dalam ni untuk memohon kebenaran mengadakan pameran. Okey, selepas tulis perkara, barulah awak boleh mulakan dengan isi surat. Okey, perenggan pertama isi surat. Okey, macam biasa. Cuba awak tengok. Dia hanya tulis dalam satu perenggan. Okey, cuba tengok bahagian perenggan kedua dan ketiga tu. Okey, perenggan kedua dan ketiga tu, kalau awak perasan ada nombor di situ. Okey, ada nombor 2. Perenggan kedua ada nombor 2. Perenggan ketiga ada nombor 3. Okey, dan yang terakhir sekali ialah harapan. Harapan iaitu saya berharap agar pihak tuan tidak menghampakan permohonan ini. Okey, dan juga ada ucapan terima kasih oleh pengirim. Okey, akhir sekali ialah nama dan jawatan pengirim. Okey, awak boleh nampak tanda tangan, nama serta jawatan. Okey, jadi lengkaplah surat ni daripada alamat pengirim sehinggalah akhir sekali ialah tanda tangan dan juga nama serta jawatan pengirim. Okey, ini adalah contoh penuh, contoh lengkap bagaimana untuk awak menulis surat kiriman rasmi. Okey. Tengok. Okey, cikgu harap awak faham dengan penjelasan yang cikgu bagi. Ini adalah latihan pengukuhan, okey, yang cikgu berikan kepada awak untuk cikgu nilai pula bagaimana cara awak menulis dan adakah awak memahami apa yang cikgu ajarkan dalam kelas hari ini. Okey, sekian, terima kasih.